Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama saya Cikgu Arifin, dan hari ini kita akan meneruskan pembelajaran kita yang mana kamu telah belajar sebelum ini berkaitan dengan ungkapan kuadratik. Okey. Tanpa meninggalkan masa lagi, kita teruskan. Okey, yang pertama berkaitan dengan fungsi kuadratik. Ya. Baik, fungsi kuadratik. Okey, seterusnya pengenalan. Yang pertama, fungsi kuadratik ialah dalam bentuk fx sama dengan ax kuasa 2 tambah dengan bx tambah dengan c, yang mana a, okey, tidak boleh sama dengan kosong. Okey, nanti cikgu terangkan kenapa a ni tak boleh kosong. Okey, dengan keadaan a, b dan c ialah pemalar. Okey, so sebelum ni kamu belajar tentang ungkapan kuadratik. Okey, kalau kamu tengok lesson kita 1.1a hari tu, ungkapan kuadratik tu berbentuk sebeginilah, iaitu ax kuasa 2 tambahkan dengan bx tambahkan dengan c. Okey, yang mana nak mengetahui bahawa ianya adalah satu ungkapan kuadratik, dia mesti ada kuasa 2 ni. Okey, yang mana x yang berkuasa 2. Jadi, kenapa dia kata dengan keadaan a tu tak boleh sama dengan kosong? Maksudnya, kalau kita gantikan a di sini dengan kosong, maka kosong darabkan dengan x kuasa 2, habislah. Dah tak ada apa-apa di sini. Tinggal bx tambahkan dengan c. Maka bx ni, x ni adalah kuasa 1. So, bukan yang dinyatakan sebagai kuadratik. Sebab apa? Kita tahu ungkapan kuadratik, fungsi kuadratik, dia mesti ada kuasa 2. Sebab itulah dia bagi syarat a ni tak boleh sama dengan kosong. Okey, itu yang pertama. Baik, yang kedua, kuasa tertinggi bagi pemboli ubah x ialah 2. Ini kita dah bincangkan. Okey, nak tahu kuadratik, dia mesti ada kuasa 2. Okey, baik. Graf fungsi kuadratik. Okey, hari ini kamu bertuah. Kita akan belajar cara bukan belajar cara ni. Kita akan belajar bentuk graf kuadratik. Okey, ada dua sahaja bentuk. Okey, so yang pertama, kamu kena tahu bahawa lengkung bagi fungsi kuadratik ini adalah berbentuk simetri yang licin. Okey, nanti cikgu tunjukkan gambarnya. Yang kedua, dua bentuk fungsi kuadratik bergantung kepada nilai perkali bagi x kuasa 2. Okey, nak tahu bentuk fungsi kuadratik ni, kita kena tengok x kuasa 2 ni, di depan dia ni ada nombor berapa. Nanti saya tunjuklah apakah bentuk-bentuknya nanti. Ada dua saja bentuk. Okey, so ini adalah bentuk arm. Okey, bentuk arm bagi fungsi kuadratik. Okey, kamu tengok A yang saya merahkan ini, inilah penentu kepada kita punya bentuk graf. Okey, baik. Saya tunjukkan situasi yang pertama. Okey, situasi yang pertama, kita menyatakan bahawa nilai A saya ini lebih besar daripada kosong. Apa maksud A lebih besar daripada kosong? Okey, dulu kamu pernah belajar garis nambur. Okey, ni garis nambur cik lukis. Okey, tengah-tengah ni adalah kosong. Okey, kalau A ada yang memang lebih besar daripada kosong, adalah kawasan di sini. Lebih besar daripada kosong. Siapa yang lebih besar daripada kosong? 1, 2, 3. Maksudnya semua nombor-nombor yang positif. Ini maksud kepada A yang lebih besar daripada kosong, yang mana kita juga menyatakan ia sebagai min. Okey, nanti tunjuk lagi kenapa ianya min. Okey, baik, ini gambar rajah kepada bentuk situasi yang mana A yang lebih besar daripada kosong. Okey, kalau nilai A kita ini lebih besar kosong, okey, ataupun nilai A itu adalah nilai nombor yang positif, okey, maka graf kita berbentuk lengkung sebegini, ataupun kita nama dia bentuk senyum.
Okey, hari ni kita kenal dulu bentuk dulu. Okey, tak payah kelang kabut kita nak lukis lah, nak lakar lah, kenal dulu. Okey, bila kita dah mahir, kita dah kenal bentuk graf, maka barulah saya akan ajar cara untuk melukis dengan tepat, insya-Allah. Okey, ini situasi pertama yang mana A-nya lebih besar daripada kosong. Baik. Situasi kedua, apabila nilai A itu lebih kecil daripada kosong, apakah nombor yang dikategorikan lebih kecil daripada kosong? Okey, lebih kecil daripada kosong adalah nilai-nilai yang berada di sebelah kiri ini. Okey, iaitu -1, -2. Okey, semua nombor ni semakin ke kiri kita panggil nombor yang paling negatif. Okey, istilahnya sekiranya nilai A ini negatif, maka bentuk dia bukan senyum dah. Okey, bentuknya adalah bentuk yang masam. Orang tengah sedih ni yang bentuk masam ni sebab dia negatif ke. Kalau awak nampak ada nombor negatif, awak tengoklah muka orang macam masam. Inilah dia. Okey, sedih. Okey, tapi kalau nilainya A yang positif, orang yang ada aura positif, dia sentiasa senyum. Okey, baik. Ini ciri-ciri tentang graf fungsi kuadratik. Okey, ada dua saja. Satu senyum, satu lagi masam. Okey, nak tahu senyum, dia sentiasa orang yang positif. Nak tahu masam, dia sentiasa orang yang negatif. Okey, ini pengenalan tentang fungsi kuadratik. Okey, baik, kita teruskan. Contoh yang pertama. Okey, lakarkan bentuk graf bagi fungsi kuadratik yang akan saya tunjukkanlah soalan ni. Baik, yang pertama sekali awak kena tahu. Cikgu cakap, kalau dia senyum, dia mesti orang yang positif. Okey, yang mana nilai A-nya mesti lebih besar daripada kosong. Ini yang pertama kita belajar tentang pengenalan tadi. Kedua apa? Okey, kalau orang yang masam, orang yang sedih, dia mempunyai aura yang negatif. Okey, yang mana nilai A-nya mesti kurang daripada kosong. Ini situasi yang kedua. Okey, mudah sahaja. Okey, orang yang sentiasa senyum, dia mempunyai aura yang positif, yang mana A itu lebih besar daripada kosong. Orang yang sedih, yang sentiasa masam, dia ada aura yang negatif dan nilai A-nya kurang daripada kosong. Baik, contoh yang pertama. Okey, baik, kalau kamu tengok di sini, okey, kalau kamu tengok dan buat persamaan dengan kita belajar bentuk arm itu yang dinamakan sebagai AX kuasa 2 tambahkan dengan BX, okey, tambahkan dengan C. Okey, cikgu nak kamu tengok kedudukan A ni. Okey, kedudukan A berada di hadapan X yang berkuasa 2. Okey, yang mana nilainya adalah 1. Okey, cikgu tanya kamu, adakah nilai 1 ini lebih besar daripada kosong? Okey, betul. Okey, nilainya lebih besar daripada kosong. Maka menepati ciri-ciri ini. Jadi graf yang kita akan dapat nanti adalah graf yang senyum. Okey, baik. So ini kita graf cikgu. Cikgu nak lakarkan, kita just cast sajalah bentuk macam ni, tak perlu tepat lagi. Okey, nak dapat yang tepat nanti cikgu ajar dalam video yang seterusnya. Hari ini belajar cara nak tahu, nak tentukan bentuk dulu. Okey, so ini paksi Y, okey, dan ini paksi X. Okey, inilah bentuk orang yang senyum, yang mana nilai A saya di hadapan ini, okey, di hadapan ini nilai A itu adalah 1. 1 ni lebih besar daripada kosong. Sebab apa? Dan dianya adalah nombor yang positif. So maka dia senyumlah. Okey, baik, itu yang pertama. Okey, yang lain tu biar dulu. Yang penting kamu tahu bentuk tu senyum ataupun masam. Okey, so yang kedua. Okey, Y sama dengan negatif X kuasa 2 tambah 4X tambahkan dengan 5. Okey, perhatikan nilai di sini. Okey, perhatikan nilai A di sini. Okey, kalau kamu tengok nilai A di sini adalah negatif 1. Okey, kalau negatif 1, dia mesti kurang daripada
kosong. Ingat balik garis lambu yang cikgu lukis dekat kamu tadi. Okey, negatif 1 duduk mana? Dekat sini. Okey, ruang ni adalah yang kurang daripada kosong. Jadi, secara tak langsung, kita namakan graf ni graf masam sebenarnya. Okey, so kita lihat. Ini bentuk graf cikgu. Okey, ada paksi Y dan ada paksi X. Dan dianya adalah bentuk masam. Okey, okey, jelas Baik, so ini adalah bentuk-bentuk yang perlu kamu faham terlebih dahulu sebelum kita melukis dengan cara yang tepat. InsyaAllah nantilah. Baik, seterusnya. Okey, kamu nampak garis yang cikgu buat ni? Nampak ni garis yang di tengah-tengah ni? Okey, nampak? Okey, so garis ni kalau kamu belajar dulu kita panggil sebagai paksi simetri. Okey, paksi simetri. Paksi simetri ni dia membahagi dua antara satu sama lain. Okey, kamu dah belajar semasa tingkatan 3 dulu. Okey, sebagai contoh paksi simetri bagi sebuah segitiga macam ni. Okey, macam mana bentuk paksi simetri dia? Kita ada berapa? Kita ada 1, kita ada 2 dan kita ada 3. Ini paksi simetri. Kamu dah belajar dulu semasa tingkatan 3. Begitu juga dengan bentuk kuadratik ni. Kita ada dua bentuk, ada graf senyum dan juga graf masam. Nak tahu paksi simetri dia mesti berada di tengah-tengah. Di tengah-tengah. So inilah paksi simetri dia. Okey, so cikgu panggil, cikgu buat anak panah ni dan namanya adalah paksi simetri. Okey, so nak tahu paksi simetri tu punya nilai, dia mesti berada dekat sini nanti. Dekat sini. Okey, dekat kedudukan paksi X. Okey, nanti cikgu tunjuklah slide yang seterusnya. Okey, baik, seterusnya. Okey, titik maksimum dan titik minimum. Okey, ini kita akan perincikan lebih lagi bagaimana nak dapat titik maksimum dan juga titik minimum. Baik, yang pertama sekali, apa yang perlu kamu tahu dan hafal. Okey, apa yang perlu kamu tahu dan hafal. Okey, yang pertama ini bentuk arm. Okey, bentuk arm bagi fungsi kuadratik. Fx sama dengan Ax kuasa 2 tambah dengan Bx tambahkan dengan C. Okey, kamu perasan tak yang ni? Yang warna merah dengan warna hijau ni. Okey, dua ni saja cikgu nak kamu perhatikan. Maka dia ada satu formula untuk mendapatkan paksi simetri terlebih dahulu. Okey, inilah paksi simetri dia. Okey, dengan formula dia adalah negatif B per 2A. Okey, mudah saja, tolong hafal negatif B per 2A. Cikgu kotakkan. Dan ni yang tadilah. Okey, kalau kamu perasan masa awal-awal slide tadi, cikgu ada tulis kalau A nilainya lebih besar daripada kosong, okey, nilainya adalah minimum. Kalau A yang kurang daripada kosong, okey, nilainya adalah maksimum. Okey, so kita tengok contoh yang pertama. Okey, so tentukan nilai paksi simetri. Nampak? Nak tentukan nilai paksi simetri. Seterusnya cari koordinat maksimum dan minimum. Okey, contoh yang pertama, okey. Y sama dengan X kuasa 2 tolak 6X tambah dengan 3. Okey, apa yang cikgu nak kamu lakukan yang pertama, kamu tulis balik bentuk yang saya bagi tadi, iaitu Ax kuasa 2 tambah Bx tambah dengan C. Okey, dan kamu cuba kenal pasti siapakah yang diwakili oleh huruf A dan juga B. Okey, kalau kamu tengok yang atas ni, A berada di sini dan B berada di sini. Okey, so A nilainya 1 dan B nilainya negatif 6. Okey, so kalau nak dapatkan paksi simetri, formula dia diberikan bahawa negatif B perkan dengan 2A. Ini cikgu suruh hafal lah, kena hafal. Okey, so nilai paksi simetri, kita keluarkan formula yang kita dah hafal tadi dan gantikan nilai B dengan A tu di dalam formula ini. Okey, kamu tengok negatif ni kekal dan B nilainya negatif 6. Bahagikan dengan 2 yang mana A tu adalah 1. Okey, ini yang kamu tekan kalkulator teruslah. Okey,
nak congak pun boleh, nak masuk dalam kalkulator terus pun boleh, tak ada masalah. Okey, jadi jawapan dia adalah 3. Jadi cikgu boleh buat kesimpulan. Okey, kesimpulannya, okey, oleh itu paksi simetri berada pada kedudukan X sama dengan 3. Okey. So inilah jawapan dia untuk nilai paksi simetri. Okey, ini yang pertama. Yang kedua nak cari koordinat. Okey. Kita tahu yang ni adalah A yang lebih besar daripada kosong. Okey. Dan cara dan kaedahnya adalah yang pertama, bagaimana nak dapatkan koordinat paksi simetri itu? Okey, kita sedia maklum nilai X kita adalah 3. Okey, so ini persamaan asal tadi. Ini nampak ni, ini adalah persamaan yang asal ni tadi. Okey, so di mana yang ada X ini, kamu gantikan dalam ini nanti, gantikan dalam yang ada huruf X ni, okey, dengan nilai 3. Okey, dengan nilai 3. Okey, so cikgu buat macam ni lah. 3 yang berkuasa 2, tolakkan dengan 6, darabkan dengan 3, tambahkan dengan 3. Okey, pemudakan 9 tolak dengan 18, tambahkan dengan 3, dan last kali kamu dapat 3. Okey, untuk membaca koordinat, okey, untuk membaca koordinat kamu dah belajar semasa tingkatan 2. Okey, X dan Y. Jadi cara nak menulis koordinat ni adalah kamu kena nyatakan apakah nilai X tadi. Nilai X kita adalah 3. Nilai Y kita juga adalah 3. So inilah koordinat yang kita cari tersebut. Okey, so koordinat paksi simetri adalah XY. Maka koordinatnya adalah 3, 3. Okey, so ini contoh yang pertama. Okey, bagaimana nak dapatkan nilai paksi simetri. Okey, bagaimana nak dapatkan koordinat maksimum dan minimum. Dan kita tengok bila saya tengok je persamaan ni, saya dah tahu dia adalah gambaran kepada graf yang senyum. Okey, alright, graf yang senyum ni mempunyai titik yang minimum. Okey, baik, kita teruskan contoh yang kedua. Okey, tentukan nilai paksi simetri. Okey, benda yang sama. Okey, kena ingat kalau paksi simetri negatif B per 2 A. Okey, dan koordinat maksimum atau minimum ni bergantung kepada nilai A tadi. Okey, so gantikan masuk dalam persamaan. Baik, yang pertama. Okey, ni contoh yang kedua lah. Okey, so yang pertama sekali senaraikan dulu bentuk arm dia. Bentuk arm dia dinamakan sebagai Y sama dengan AX kuasa 2 tambahkan dengan BX tambahkan dengan C. Okey, kenal pasti siapakah A. Kalau kamu tengok A di sini adanya tanda negatif. So of course lah nilai di depan ni adalah negatif 1. Okey, manakala B nilainya adalah 4. Okey, saya senaraikan negatif 1 dan 4. Okey, nilai paksi simetri itu adalah negatif B per 2A. Ini formula yang kita dah hafal tadi. Gantikan satu persatu dalam formula ini. B adalah 4, A adalah negatif 1. Kamu masuk dalam kalkulator dan kamu dapat nilai itu adalah 2. Okey, jadi kesimpulannya, oleh itu paksi simetri berada pada kedudukan X sama dengan 2. Okey, kalau tak percaya, ni bentuk graf yang masam. Kenapa masam? Sebab nilai A saya yang kurang daripada kosong. Okey, iaitu negatif 1. Jadi macam mana bentuk paksi simetri tu? Jadi bentuk paksi simetri tu kalau saya buat dot. Okey, so inilah. Okey, so yang di sinilah, okey, yang mana nilai X saya itu adalah 2. Okey. Alright. Baik. Jadi kita dah dapat dah paksi simetri berada pada kedudukan X sama dengan 2. Now saya nak dapatkan koordinat bagi maksimum lah. Sebab ini graf bentuk maksimum. Okey. Jadi caranya, okey, caranya kita dah sedia maklum, kita dapat nilai X tu adalah 2. Okey, gantikan nilai X2 tu di dalam X ini. Masukkan dalam kalkulator lah. Okey, kamu buat negatif, kurungan, masukkan 2, tutup kurungan, kuasa 2, tambahkan dengan 4, tutup kurungan, 2, tutup kurungan, tambah dengan 5. Sebenarnya ada cara lain, okey, ada alfa semua tu lah. Tapi itu akan saya tunjuk nanti insya-Allah dalam video yang seterusnya.
Okey, yang pertama ni awak guna cara ni dulu, cara yang paling mudah dulu. Okey, so gantikan dan kamu akan dapat nilai ni. Dan finally kamu tahu bahawa y itu adalah 9. Dan kita sedia maklum untuk menulis koordinat mestilah tulis huruf x dulu, mesti tulis nilai x dan kemudian tulis nilai y. Koordinat paksi simetri adalah xy, maka 29 merupakan koordinat maksimumnya. Okey. So, jadi ada dua contoh ni, dua contoh yang berbeza. Caranya kamu kena kenal pasti siapakah A, siapakah B, masukkan dalam formula. Okey, baik, kita teruskan. Okey, tentukan nilai paksi simetri, ni contoh yang ketiga. Okey. Nilai paksi simetri ni mungkin cara yang berbeza lah. Tadi tu kita guna formula. Okey, kali ni berdasarkan graf. Okey, berdasarkan graf ni pun saya dah boleh tahu di mana kedudukan paksi simetri dia. Saya akan nampak kedudukan yang berada di tengah-tengah ni. Tapi nak tahu yang mana satu? Dekat 2 ke, dekat 4 ke, dekat 6 ke kan? Dekat terlebih sikit daripada 4 ke, jadi caranya mudah je. Okey, caranya kamu dapatkan jarak antara kedua-dua ni. Okey, iaitu 0 tambahkan dengan 8 dan bahagikan dengan 2. Kenapa bagi 2? Sebab kita nak dapatkan bentuk yang sama ataupun kita nak membahagi 2. Okey, macam yang tadilah kita nak bahagi 2 sama rata lah. Okey, kena bahagi 2 dan kamu tekan kalkulator. Okey, kamu dapat 4. Jadi kedudukan 4 itu merupakan paksi simetri dia. Okey, ni garisan yang saya buat ni merupakan paksi simetri. Okey, namanya x sama dengan 4. Okey, nanti kalau dalam exam wajib kamu tulis x sama dengan 4. Jangan tulis 4 je. Okey, kena tulis x sama dengan 4, barulah saya akan faham bahawa paksi simetri ni diwakili oleh nilai x sama dengan 4. Okey, ni contoh yang ketiga. Baik, contoh yang keempat. Okey, ni bentuk yang masam. Okey. Baik, untuk yang masam ni saya tahu confirm dia berada di tengah-tengah ni, tapi dia ada kedudukan yang keberapa? Okey, mudah je. Kamu dapatkan jarak antara kedua-dua ni. Okey, saya tahu nilai di sini adalah 0, 0. Okey, kalau 0, 0, maksudnya x dia adalah 0. Okey, 0 lah. Okey, kemudian kamu tambahkan dengan berapa jarak daripada 0 ni sampai ke kiri ni, iaitu berada pada sini, 4. Okey, jangan ambil negatif. Negatif 4 ni merupakan kedudukan dia di sebelah kiri. Okey, jadi kita nak ambil jarak dia, kita ambil 4 saja. Okey, kemudian kita bahagi 2 sebab apa? Nak membahagi 2 lah. Okey, bila kamu tekan dalam kalkulator, kamu tahu bahawa nilainya berada pada kedudukan x sama dengan 2. So sinilah x sama dengan 2 kat bawah ni. Okey, ni jawapan dia. X sama dengan 2. Okey, sorry, bukan x sama dengan 2. 2 tu jarak dia daripada 0, tetapi memandangkan dia berada pada kedudukan yang negatif, maka kita akan tulis x sama dengan negatif 2. Okey, so itu sahaja daripada saya. Okey, saya harap anak-anak murid saya walaupun tak banyak, okey, tapi saya nak tunjuk yang basic dulu. Okey, bila kamu pegang yang asas, maka kamu boleh buat yang lain. Okey, nanti dalam video yang seterusnya cikgu akan tunjukkan cara bagaimana nak melukis ataupun cara nak melakarkan dengan menggunakan jadual atau sebagainya, insya-Allah. Ya. Jadi dah selesai tonton video cikgu ni, sila salin nota yang akan cikgu berikan di dalam WhatsApp. Okey, jadi kamu buat di dalam buku nota dan cuba jawab soalan yang cikgu berikan nanti, insya-Allah. Jadi itu saja daripada saya, insya-Allah. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.